ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita sambung perbahasan dalam suratun Naml, sambung ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarahum la yashkurun. Shadaqallahul azim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhanmu senantiasa melimpah ruah kurnia-Nya kepada umat manusia seluruhnya, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Muslimin dan muslimat, di antara perkara yang amat payah yang pernah disebut oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, di antara perkara yang susah dalam dunia ini ialah bersyukur, kata beliau. Memang kita mengaku atas kealpaan kita dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala dzu fadlin 'alan nas. Bukan kata orang beriman, tapi Allah sebut dengan 'alan nas, kurniaan yang Allah beri kepada manusia. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Tetapi kebanyakan manusia disebut dengan aktsar, isim tafdil. Kebanyakan manusia, kata Allah, la yashkurun, dia tidak bersyukur kepada aku. Tuan-tuan muslimin muslimat, sebab itu di dalam Al-Quran, di sana ada dua ucapan yang boleh kita lihat daripada dua orang manusia, daripada dua surah yang berbeza. Pertama, sudah tentulah ucapan yang telah kita baca pada ayat 40 surah ini, iaitulah ucapan
Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang bermula pada ayat 15 lagi. Tuan-tuan muslimat, revise balik ke belakang. Start ayat 15 An-Naml sampailah ayat 44. Itulah semua cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Bermula daripada ayat 15, dia sudah menzahirkan kesyukurannya. Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma wa qala alhamdulillah. Al-ayah start daripada situ. Kedua-dua rasul, dua beranak ini sudah menzahirkan perasaan syukur. Wa qala alhamdulillah, dan keduanya telah berkata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, allazi faddalana, yang telah melebihkan kami, ala kathirin min ibadihil mu'minin, yang telah melebihkan kami daripada hamba-hamba yang beriman yang lain. Sampailah kita baca masuk ayat 18. Dia mendengar ucapan semut. Sampailah ayat 20, kisah burung hudhud, sehinggalah diangkat arash Balqis di hadapan dia. Apakah ucapan dia? Melainkan dia menyebut hadza min fadli rabbi, ini adalah kurniaan Tuhan aku Allah. Tak ada sebesar debu. Nabi Sulaiman mengangkat dirinya. Bacalah surah Sabah, bacalah surah An-Naml. Tak ada satu ayat pun kita bertemu dengan Nabi Sulaiman menyebut akan kelebihan dia, tak ada. Melainkan dia menyebut min fadli rabbi, ini kurniaan Tuhan aku Allah. Walhal yang dia dapat tak terjangkau dengan akal manusia, dengan bala tentera jin dan sebagainya, dengan segala kemewahan kekayaan, dengan angin sebagai kenderaannya ke sana kemari, tak payah isi minyak, Masya Allah, tak turun-turun, tak payah isi minyak, pakai angin aja. Subhanallah, kita yang isi minyak pula naik angin. Tuan-tuan muslimin muslimat, nak sebutnya tu Nabi Sulaiman, tetap dia kata hadni Allah bagi aku min fadli rabbi, ni kurniaan Tuhan dekat aku. Seolah-olah dia nak kata aku tak ada apa, walhal dia Rasul 25. Dan tuan-tuan tengok pula satu lagi ucapan di pangkal ayat 78. Mula-mula sekali Allah sebut ayat 78 daripada suratul Qasas. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Mari kita beza sekejap. Fikir dengan penuh perhatian. Fikir. Ayat 40 An-Naml, ucapan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bila tengok nikmat, bukan sekadar singgah sana Balqis tu tercokoh depan dia, tapi siap modify lagi.
Nakiru laha, siap suruh jin modify lagi. Tu yang termalu Balqis. Kalau kita dah baca dah dulu ayat dia, ayat 44 An-Naml, bagaimana malunya Balqis. Falamma ra'athu lujjatan hasibathu lujjatan wa kashafat an saqaiha. Ketika Nabi Sulaiman modify singgah sana dia on the way, dia sampai aja qila la dukhulis sarh. Nabi Sulaiman kata sila masuk wahai Balqis, masuk. Dia masuk tu dia tengok macam kenal, dia kata. Tapi Nabi Sulaiman dah modify, dia masuk saja. Lalu dia menyangka hasibat hulujatan, dia menyangka lantai itu adalah air laut yang berombak. Lalu apa dia buat? Wa kashafat an saqaiha, lalu dia angkat jubah dia, takut basah kaki dia. Dia angkat jubah dia, takut basah jubah dia, sebab dia ingat air laut yang berombak. Innahu sarhum mumarradun min qawarir. Lalu Nabi Sulaiman kata, Kak Yung, hak tu lantai daripada kaca. Boleh tak kita bayang lantai daripada kaca? Balqis tengok macam air laut yang berombak. Termalu dia. Akhirnya dia menyerah diri kepada Allah. Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Ayat 44 menutup kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Malu dia ingat dia hebat, dia sembah matahari dan sebagainya, dia tidak menerima hidayah. Akhirnya dengan peristiwa itu dia menerima, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, muslimin, muslimat, semua tu Nabi Sulaiman kata min fadli Rabbi. Bayanglah, tak terbayang. Petik jari ya jin, berterabur lari, terjun laut, terjun tak dan isa okok jin, terjun lalu masuk ke dalam laut, angkut semua. Bayang satu lagi ucapan pangkal 78 Al-Qasas. Ucapan siapa? Kaya juga, Qarun. Sama-sama kaya, tapi sudah tentulah tak dapat menandingi kekayaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Tapi status dia kaya. Sebab itu di Malaysia ni ada pertandingan mencari harta karun. Karun, harta karun, dia Qarun bukan karun. Tambah ji karung. Boh dalam karung senang. Keluar lepas subuh, sebelum subuh keluar, dan kadang tak di mada subuh, kelang kabut cari peta bawah pasu bunga lah, apalah, punya cari harta si karun. Tuan-tuan muslimat, Qarun kata apa? Tu pangkal 78 Al-Qasas. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku ni jadi begini kaya raya sebab ilmin indi, sebab ilmu aku, kerana aku pandai. Gaji aku 20,000 sebulan sebab aku ada PhD, aku pandai. Dia buang Allah dari hidup dia. Yang ni tolong tuan-tuan muslim, jangan buang Allah dari hidup kita. Jangan. Hang pandai macam mana pun Allah. Anak-anak kita yang flying colours, result hebat-hebat baru ni. Tu ada satu TikTok lah tuan-tuan tengok. Sekolah berasrama penuh di Gombak. Tu sekolah saya tu. Depa ramai-ramai atas pentas yang sebelah A, 10A ni
bersolawat, memuji Rasulullah, memuji Allah, berselawat atas Nabi. Tu sekolah aku Gombak tuan-tuan, mencari pasal. Sekolah saya dulu tu dapat nombor 1 ke begitulah lebih kurang. Mereka berselawat atas pentas, mengucap syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni orang Gombak. Tuan-tuan, muslimin muslimat, anak-anak kita SPM Flying Colours, hebat, result cantik. Kita nak sebut, jangan lupa Allah. Jangan lupa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kejayaan itu kepada kita. Tuan-tuan muslimat, Qarun jadi hancur. Kenapa? Sebab dia rasa dia lupa Allah. Nampak? Hancur. Apabila kita merasakan kita sudah hebat, tu dia lah. Wahal satu habuk pun apa yang ada kat kita, melainkan Allah bagi pinjam dia. Mata dia bagi pinjam. Dia boleh ambil, boleh kita sembang dah hari tu. Kisah Puan Masitah tu, Allahu Akbar. Cuma ketabahan dia kita kagum. Telinga Allah boleh ambil, pendengaran kita, apa yang ada kat kita. Kita hanya berusaha memohon pertolongan Allah, tu saja. Maka Qarun dihancurkan, tenggelam ke dalam bumi dengan harta dia sekali. Sebab ilmin indi, kerana aku pandai, aku reti ilmu pertanian. Kalau ikut tafsir, dia pandai ilmu pertanian, retilah menanam musangking, ni pandailah. Termasuklah daun pokok ketum, semua dia tanam, ekspor, kaya raya dia. Nabi Musa nasihat, ingat sama orang susah. Dia kata, aku dapat ni sebab aku pandai. Depa tu bodoh, SRP 8 kali, siapa suruh jadi bangang, dia kata. Dia pergi hina orang lain. Dia lupa Allah yang bagi dia kepandaian. Maka Qarun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah dua ucapan ini disebut Nabi Sulaiman versus Qarun. Senang faham. Dua ucapan yang memberi impak yang begitu besar kepada pelakunya. Satu ucapan yang menambah nikmat bila kita mensyukurinya. Satu ucapan yang mengundang amarah Allah, yang menyebabkan kemurkaan Allah jatuh dan kehancuran menimpa kita. Sebab itulah bila kita sebut nikmat, kita selalu sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang tu kita kena admit, kita kena mengaku bahawa Allah declare kita tidak mampu nak boleh hitung nikmat, tak boleh. Dua ayat tu dalam surah Ibrahim, dalam suratul Nahl, dua ayat yang sama bunyi. Apa dia? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Satu pengisytiharan daripada Allah bahawa saya, tuan-tuan muslimat, siapa pun dia tidak mampu menghitung nikmat Allah, tak mampu. Sebab itu bila kita sebut nikmat, pertama syukur, kedua latus'al, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang tu kena pasak dalam minda. Nak hitung tak boleh, banyak sangat. Tetapi Saidina Ali pesan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Hafidh Imam Ibn Hajar Asqalani yang berjudul Al-Isti'dad li Yaumil Ma'ad, pada jilid pertama. Dia ada dua jilid. Pada jilid pertama, Imam Ibn Hajar memuatkan ucapan Sayyidina Ali tentang nikmat. Bahawa kata Ali, kenanglah olehmu akan beberapa nikmat. Memang tidak boleh kita hitung, mustahil, dan Allah pun beritahu
kita takkan dapat hitung nikmat. Tetapi Saidina Ali kata tolong kenal beberapa nikmat. Pertama, nikmat agama Islam. Saidina Ali pesan, nikmat jadi orang Islam. Tuan-tuan muslimat, ada satu ayat dalam surah Al-Hijr, dan sebab turunnya amat menarik, iaitulah ayat yang kedua suratul Hijr, surah yang ke-15. Bagaimana Allah Ta'ala sebut, Rubama yawaddul ladhina kafaru law kanu muslimin. Mafhum? Bercita-cita orang kafir itu, kalaulah dahulu mereka jadi orang Islam. Cuba tuan-tuan muslimat buka kitab tafsir, tengok pada ayat 2 suratul Hijr. Apa mufassirin tulis? Ayat itu cerita ahli neraka kena bakar. Turut sama dibakar ialah orang Islam sekali dengan orang kafir. Orang Islam yang tidak cacat iman dia. Dia ada iman walau sebesar zarah, tapi semayang ponteng, solat tak buat, 5 waktu bungkus, terawih sampai. Oh, ini jenis spesies apa kita pun tak tahu. Ini bukan Homo erectus. Kalau sebelum Nabi Adam dipanggil Homo erectus, iaitulah orang yang juga berkaki, bertangan, tapi tak ada bertamadun, jahat, membunuh, buat macam-macam. tu yang malaikat mengadu, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kan 30 Al-Baqarah tu yang malaikat kata dekat Allah, ataj'alu fiha, ataj'alu disebut dengan mudhari'. Adakah nak buat manusia yang menumpah darah, yang berbunuh-bunuhan? Sebab malaikat menyaksikan, itu pandangan para ulama, bahawa sebelum Nabi Adam sudah ada kehidupan. Dia panggil Homo erectus, iaitulah satu puak yang juga 2 kaki 2 tangan, tapi jahat, tak ada ayat. Berebut jawatan gila babi punya puak-puak, jahat. Mohon, dia cukup jahat, gaduh sana, membunuh sini. Lalu bila Allah kata ja'ilun fil ardi khalifah, itu yang malaikat melontarkan pandangan. Akhirnya kata Allah, a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa hangpa tak tahu. Allahu akbar. Itulah al-insan, manusia yang dilahirkan, dicipta oleh Allah. Kita lah al-insan dari kalimah anisa. Anisa ni makna apa? Boleh, kalau mudah cerita, anisa di sudut bahasa Arab makna boleh berbincang. Itulah manusia, boleh menerima ilmu. Anisa, insan, yang satu makhluk Allah, dia boleh diajak berbincang, dia boleh menerima ilmu, memberi pandangan dan sebagainya. Nak sebut apa tuan-tuan muslimin muslimat? Mereka ada iman tapi tak semayang. Dan dia tak semayang tu bukan dia kata semayang tak betul, dia malas saja. Dia tak puasa, dia tahu puasa tu wajib tapi dia malas, maka mereka akan dibakar. Ni nak cerita nikmat Islam, lalu mereka dibakar di dalam neraka. Apa jadi? Kata mufassirin, ayat 2 suratul Hijr cerita apa? Ketika mereka dibakar bersama dengan orang-orang kafir di dalam neraka, tiba-tiba orang kafir tempelak mereka. Sambil-sambil kena belasah tu dan lagi menyembah. Lalu orang kafir tempelak orang Islam hak kena bakar. Dia kata letih je hampa mengucap, serupa kami yang kena balun. Kini dalam mufassir, buka Ibnu Katsir ada, buka kitab tafsir, sama aja dia bahas.
Orang kafir dalam neraka kata, "Apa sama dengan kami ya, kena balun juga. Buat penat mengucap ya." Kata orang kafir. Lalu Allah marah bila mendengar ucapan si kafir. Lalu Allah memerintahkan Zabaniyah supaya mengeluarkan orang Islam yang masih ada iman walau sebesar zarah. Cuma jahat, tak mau semayang, tak mau puasa, tak mau buat benda-benda yang Allah suruh. Jahat ke dia, tapi dia tak nafi perintah. Dia yakin Allah Tuhan. Dia tahu Nabi Muhammad tu Nabi Rasul. Dia tahu Quran tu betul, tapi dia malas. Maka dia dibakar dalam neraka. Maka Allah marah. Allah kata, bawa keluar mereka yang Islam itu. Lalu dimandikan mereka dalam sebatang sungai. Dia panggil Nahrul Hayat. Imam Malik menyebut dalam Al-Bukhari. Imam Malik kata, aku tidak pasti apakah Nabi sebut Nahrul Hayat itu sungai kehidupan atau sungai malu. Sebab bunyi nak dekat sama. Nahrul Hayat, istihya malu, hayat hidup. Maka kata Imam Malik, aku tak pasti sama ada sungai itu sungai kehidupan atau sungai malu. Makanya dalam pandangan ulama dua-dua boleh pakai. Bila sebut Nahrul Hayat, kita tafsir terjemah dengan sungai malu, kena juga. Sebab hak ni ahli neraka dah dimandikan nak masuk syurga, malu. Malu. Geng-geng hak masuk syurga awal bagus punya duk rembat dengan bidadari, tengok-tengok puak-puak ni masuk. Malaikat Ridwan kata masuk, malu-malu aja duk pegang tiang tepi tu nak masuk, malu. So geng syurga duk tengok tu rumah lah tu, puak-puak rumah lah, malu. Kan bekas banduan perangai huduh duk ada kan, jahat, malu. Oh, nak masuk tu tak berapa nak kemas, malu-malu aja. Maka pandangan pertama boleh diterima, iaitulah sungai malu. Nahrul Hayat kata Imam Malik boleh jadi sungai kehidupan, kerana bila mereka dimandikan di situ, hilang segala kekotoran, hilang habis bakaran mereka, maka mereka hidup seperti ahli syurga selama-lamanya, kekal di dalam nikmat. Maka Allah keluarkan orang Islam itu daripada neraka. Bila orang kafir duk pelekeh, hampa buat penat aja mengucap. Lalu bila mereka tengok orang Islam dikeluarkan daripada neraka, lalu masuk ke dalam sungai kehidupan, dimandikan oleh malaikat Ridwan dan dimasukkan dalam syurga. Lalu itulah maksud firman Allah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Lalu orang kafir pun kata, alangkah elok kita pun Islam juga dulu. Allahu Akbar. Tu dia kata nikmat Islam. Sayyidina Ali sebut, hampa kenang elok-elok, kata Sayyidina Ali. Pertama, nikmat Islam, nikmat agama Islam. Alhamdulillah, sejak azali Allah menentukan kita ini orang Islam. Bertindaklah sebagai orang Islam yang tulen dan sejati. Tidak mahu Islam pada nama sahaja, tidak mahu Islam kat pengenalan sahaja, tetapi Islam yang benar memahami aku mesti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali pesan, ingat nikmat nombor 2, Al-Quran. Allahu Akbar, tuan-tuan. Al-Quran. Sayyidina Ali pesan Al-Quran. Tuan-tuan muslimin muslimah, nikmat dah Allah. Tak ada siapa lagi kita jumpa sembang dengan kita, dia kata dia bosan dah baca Quran, melainkan dia akan mati syahid kena penerajang kita. Tu ada. Tak ada lagi.
Jumpa-jumpa saya boring lah ustaz baca Quran. Sedap lagi tengok TV 3 dia kata. Sedap lagi tengok warta berita. Boring lah baca Quran. Memang kena peninju jawab dia. Tak ada lagi orang yang jumpa kita dia kata dia bosan baca Quran. Tak ada. Sebab mu'jizat Quranan Arabian, mu'jizat Quran di dalam bahasa Arab. Tak pernah rasa bosan, rasa nikmat yang tak tahu kita nak cakap. Dia punya nikmat apabila dia bersebati dalam jiwa kita, dia punya nikmat tu tak tahu. Sampai pada tahap kita akan rasa guilty, kita rasa bersalah kalau sehari kita tak baca Quran. Kita mesti ada perasaan itu. Mesti ada perasaan itu. Sehari tak baca rasa bersalah. Sebab aku boleh tengok WhatsApp, aku boleh baca waktu tengok surat khabar, tapi Quran aku tak boleh tengok. Ini something wrong dah aku ni. Jiwa aku dah mula disesatkan oleh syaitan. Dia akan mula baiki diri dia. Kita mau ada perasaan itu. Jangan rasa lega sehari tak baca Quran. Rasa lega aja, relax, duk balik rokok, silang kaki, tak ada masalah. Quran baca dak lagi? Dak lagi, tunggu sehari tidur. Tidur tu tak bangkit terus mampu ya. Takut kita. Jangan cari pasal. Walaupun baca Quran tu sunat, bukan wajib. Baca Quran sunat, ikut hukum Quran yang tu wajib. Walaupun sunat, kita selalu sebut awak baca surat khabar tu wajib ke sunat? Yang kau boleh baca. Kenapa Quran yang diturunkan Allah kita tak boleh baca? Sedangkan itu nikmat. Baca dapat pahala. Baca tanpa wudu ada pahala, tanpa wudu Allah bagi. Semua diajar di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Maka Al-Quran adalah nikmat. Bukan sekadar nikmat pada baca, tapi nikmat membongkar isi kandung Al-Quran, yang kita panggil tadabbur, melihat, membongkar, memerhati apa yang Allah sebut. Saya pernah sembang, kita ambil satu lah yang kata nikmat Quran. Saya sembang dengan seorang pengetua jaga anak-anak yatim. Dia sembang dengan saya. Dia kata dia mengaji Madinah sekali dengan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Umur dalam 57 begitulah. Dia sebut, dia kata ustaz perasan tak dalam Quran apa dia ayat anak yatim? Saya pun baca, yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Allah Ta'ala sebut mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang anak yatim. Qul, katakan wahai Muhammad, islahul lahul khair. Allah kata buat baik pada mereka yang tu dituntut. Disebut dengan islah. Islah ni apa? Kita bagi elok. Lalu dia explain dekat saya pengalaman dia jaga anak-anak yatim di pusat jagaan. Dia kata anak-anak yatim ni dia cepat memberontak sebab dia tak ada siapa dah. Dia cepat untuk marah. Dia tunjuk dekat saya, dia sembang dengan saya kesan gigitan. Dia kata 2 kali saya kena gigit ustaz. Dia kata dengan anak yatim yang agak ketegak sikit. Bila ditegur dia marah. Dia tak ada mak ayah, dia tak ada bimbingan begitu. Sebab itu dia kata dekat saya, Allah sebut dengan qul islah. Allah sebut dengan islah. Islah makna bagi elok, sebab benda tu tak berapa cantik. So kita islah, reform kata orang. Kita islah bagi elok. Saya pun terfikir, subhanallah, saya belajar sesuatu dengan dia. Dan dia kata 2 kali dia kena gigit. Dan gigitan kali kedua tu sampai dia demam. Berbekas gigi tu dekat bahu kiri dia tunjuk dekat saya. Dan dia terpaksa ke hospital. Doktor bagi jab, cuci dengan apa semua, takut ada infection. Dan dia demam seminggu. Kesan gigitan anak yatim.
yang cepat untuk memberontak. Sebab itu dia kata, Ustaz tengok surah Ad-Duha, dia kata Allah Ta'ala kata apa? Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka anak yatim jangan herdik. Betul Ustaz? Dia sembang dengan saya. Kita herdik, dia memberontak. Sebab dia tak ada siapa, mak ayah tak ada, ataupun mati mak ayah tak ada. Lepas tu dia sembang kadang-kadang ayah dia meninggal, mak kahwin dengan orang lain, ayah tiri buat naya kat dia. Kita dengar tu baru terbuka, saya terbuka minda, baru nampak. So saya belajar sesuatu dan kita kongsi ilmu. Bila Allah sebut begitu, subhanallah, memang orang yang jaga, dia kata dia dah jaga puluh tahun dah. Anak yatim ni, rumah anak yatim ni dia jaga dah puluh tahun. Betul Quran sebut, Allah beritahu jangan herdik. Sebab mereka cepat, jiwa mereka memang cepat tersentuh. Bila mereka diherdik, nak kena pujuk elok-elok, ada cara dia. Itu yang dia kena gigit 2 kali. Sebab kawan tu nak lari daripada asrama, so dapat tangkap, dia gigit. Kali kedua dia kena tu, tu demam lah, bisa. Rupanya gigi manusia ni bisa, Ustaz. Dalam hati saya memang nak bisa lagi gigi hisap rokok. Tu dalam hati saya lah, saya tak habak kat dia. Yang tu lagi bisa, peluru berpandu. Tuan-tuan, itu antara kaedah nikmat bila kita baca Quran. Itu yang dikatakan nikmat oleh Sayyidina Ali. Kita baca jangan sekadar baca, tapi tadabbur. Tengok Nabi Ibrahim, bukan kata korban. Tengok dalam surah Ibrahim, alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Ayat 39 surah Ibrahim. Tengok Nabi Ibrahim aja. Segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan padaku alal kibar, ketika aku dah tua bangka, Allah beri padaku Ismail dan Ishaq. Dia puji Allah walaupun dapat anak dah tua bangka. Tu tadabbur apa dia? Walau apa pun stage kita, tua ke, muda ke, tetap bersyukur kepada Allah. Dan dia sebut, inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhan aku Allah lasami'ud du'a. Dia mendengar doa hamba-hambanya. Allah bagi, ada orang dapat anak cepat, ada orang puluh tahun tak ada anak lagi. Kalau Allah bagi, alhamdulillah. Allah tak bagi pun alhamdulillah. Tentu ada hikmah di bumi mahsyar. Paling tidak tuntutan anak-anak kamu terlepas. Ni kena 13, 15 adik-beradik pergi orang tua tu. 15 adik-beradik, 7 universiti, 8 pusat serenti. Habis. Jenuh jawab. Aduh tuan-tuan, itulah tanggungjawab yang tanggung dan jawab. Tu cerita dia. Maka orang yang tak ada anak, adalah hikmah dia. Orang ada anak pun tentulah ada hikmah dia. Apa yang penting Nabi Ibrahim ajar, walaupun aku dah tua, aku baru dapat Ismail dan Ishaq, tapi aku tak pernah putus. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Memuji Allah tanpa henti, itu sifat. So baca Quran, tadabbur, tengok benda-benda ayat-ayat dia. Bukan sekadar kita membacanya sahaja. Membacanya sudah nikmat, fahamnya lagilah nikmat. Subhanallah. 2. 3, kata Sayyidina Ali, kenang olehmu nikmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Allah, Nabi Muhammad jadi nabi, jadi rasul, itu nikmat. Kenapa? Sebab sudah tentulah balik ayat 21 surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tentulah dia balik ke situ, bahawa Nabi adalah uswatun hasanah, sebaik-baik contoh yang menjadi pedoman
di dalam hidup kita. Apa yang Nabi tak ada, sebagai suami dia menjadi suami, sebagai pedagang perniaga dia orang yang berdagang dan berniaga, sebagai ketua negara dia seorang ketua negara, sebagai pemimpin angkatan perang, semua jiran semua ada kat dia. So kita boleh buat contoh. Kalau kita tak ambil dia, siap jawab dengan Allah pada hari kiamat. Maka nikmat kita nak buat sesuatu, kadang kita fikir Nabi buat ke tidak benda ni, dalam keadaan benda tu kecil aja. Contoh, kita buang kasut, pakai kasut, kita ikut sungguh sarung kasut kaki kanan apa semua. Sebab apa? Sebab kita ingat Nabi buat perkara yang sedemikian. Walau pakai kasut sekalipun, buh kaki ke selipar sekalipun, tapi pasal Nabi buat begitu, boleh pahala walau pakai selipar sekalipun. Allahu Akbar. Tuan-tuan, nikmat Nabi Muhammad menjadi Rasul. 3. 4. Nikmat yang kamu kena kenang nombor 4, kata Ali, sihat tubuh badan. Kesihatan. Allah, yang inilah kadang-kadang kita alpa, kita lupa. Bila tanya orang di hospital yang walaupun tak ada wayar dekat tubuh dia, terbaring dia, darah tinggi ke apa, tanya dia apa nikmat dia nak sekarang. Kalau tak dia jawab, dia niksa okok tu aja. Yang tu tuan-tuan cabut wayar oksigen lagi senang, baik dia mati awal. Dah sakit macam tu pun tak sedar ke diri lagi. Tuan-tuan, muslimin muslimat, tanya dia nak apa. Kalau orang atas wheelchair, maaf sebut, tanya dia nak nikmat apa. Nikmat jalan kaki dengan elok 2 kaki. Ni nikmat tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita pasal benda ni jadi benda biasa bagi kita. Yalah, hari-hari boleh berjalan, tapi kita tak sedar kalau Allah nak buat boleh sahaja, bangun-bangun tak boleh berjalan, krem 2 kaki. Macam tuan-tuan, dia main macam-macam penyesalan pada waktu tu. Kenapalah kaki aku tak guna untuk pergi masjid dan sebagainya. Dia main macam-macam. Allah takut kita. Allah boleh buat? Boleh. Siapa nak halang Allah? Dia Tuhan, Zat yang Maha Zat. Dia buat apa dia nak. Sebab itu nikmat sihat tolong hargai. Jangan buat lebih kurang bila kita sihat. Guna sebaik mungkin. Kan itu Nabi sebut sihatika qabla saqamika. Kan Nabi kata rebutlah sihatmu sebelum datang sakitmu. Kita tak tahu tuan-tuan muslimat, bila kita nak sakit kita tak tahu. Ada anak murid saya jumpa malam tadi, 8 Syawal, anak dia nombor 3, umur 25 tahun. Bukan kata sakit, pagi subuh tak bangkit dah, mati dalam tidur. Nak laki dia nombor 3. Saya kata nikah lagi, tak lagi ustaz. Nasib baik tak apa lagi. Buat ada anak tak kacau, meninggal dalam tidur. Ni kita tak boleh nak sangka. 8 Syawal dia kata, saya jumpa dia malam semalam. Allah, muka sedih aja. Nak sebutnya Allah tak pulangkan balik roh dia waktu tidur, habislah, matilah. Allah boleh buat. Kita nak main sakit ni kita tak tahu. Dia nak attack bila kita tak tahu. Elok-elok sihat, dengar-dengar sakit dah, awaknya tercekik rokok. Dia sakit sebab tercekik rokok. Yang tu haru terbakar ustaz, lidah-lidah dia terbakar habis tercekik. Tu manalah ICU, tak boleh nafas, tak boleh nafas ikut telinga kata kawan tu. Tu geram lah tu. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak tahu bila kita nak sakit. Sebab itu Nabi sebutkan irtanim khamsan qabla kham, rebut 5 sebelum 5. Antara Nabi kata waktu sihat rebut sebelum kamu sakit. Baik itu bila kita sihat, buatlah benda bermanfaat. Nak melangor aja di rumah sampai tak tahu nak buat apa. Buku ada kan, boleh baca kan. Berlambak buku boleh baca. Oh malas baca buku, masing-masing ada smartphone kan, surfing website, baca benda bermanfaat. Sekali-sekala kena pergi Netflix, sekali-sekala kan, sekali-sekala dia kena pergi Netflix.
Janganlah sampai 5-6 jam pula Netflix. Baca Quran 5 minit, Netflix habis 2 filem. Kacau. Tuan-tuan, kacau lagu tu. Kita nak sebutnya waktu sihat tu jangan sampai kita jam tak tahu nak buat apa. Tu masalah besar. Sungguh yang tu masalah besar. Farah kata Nabi kan, 2 nikmat yang manusia ni dia lalai sungguh. Pertama waktu sihat, kedua waktu lapang. Dia tak tahu nak buat apa waktu dia lapang. Dia tak tahu. Tak reti dia nak buat apa. Melangor apa, tidur. Tidur dia kerja. Hatta dalam kuliah pun dia tidur. Dia kira tidur aja. Allahu Akbar. Tuan-tuan, baca buku, gain your knowledge, tambah ilmu melalui pembacaan. Bukannya buruk habit membaca ni, satu habit yang baik, menggerakkan sel otak kita, neuron kita bercantum elok. Baca buku-buku yang bermanfaat, majalah-majalah yang bermanfaat. Sekali-sekala kita berehat, bergurau senda anak cucu apa semua, tak ada masalah. Yang penting jangan kita buang masa tak ketahuan, sebab itu nikmat. Maka sihat, kata Sayyidina Ali, itulah nikmat nombor 4. Nombor 5, ingat nikmat nombor 5, kata Sayyidina Ali, tertutup aibmu. Aib kita orang tak tahu. Itu nikmat. Semua kita ada aib. Kita bukan perfect, kita bukan sempurna, kita ada kelemahan, keburukan kita masing-masing. Cuma Islam tak bagi jangan buka aib orang tu aja. Aib orang jangan buka. Ajak pi kenuri pesan, jangan duk ajak dia. Setakat 6 pinggan tu dia main-main dia. Pergi. Kawan nak buat macam mana enjin sempoi punya tebur, kita jenis recon. Kita separuh kenyang dah, dia 6 pinggan baru sendawa. Tu pun dia duk tepuk lagi. Ada lagi. Duk nampak dah lah punya kenduri kan, dengan pembaliknya, dengan cendol semua. Saya nampak pula nak attack satu, bagi sampai RM5 je pun, dia makan RM50. Kita tak kisahlah sampai tak sampai, janji hang makan, kita niat sedekah. Tapi nak sebutnya aib kita semua dah. Jangan duk sembang. Kalau terbuka aib, malu tak kita? Malu. Maka tertutup aib masing-masing, itu nikmat. Dan Islam tak benarkan buka aib hatta kepada mayit yang kita mandikan, jenazah yang kita mandikan. Kalau ada aib pada tubuh dia, jangan pergi dedah sembang dalam WhatsApp group. Jangan. Malu dalam keadaan dia walaupun dah mati, tak boleh kita sebarkan aib si mati. Cukup kita yang mandi tahu sudah kok ada panau kurak besar peta Afrika ke apa, biar pergi kat dia. Jangan kita buka aib walau mayit sekalipun. Dan yang ke-6, 6 semuanya, kata Imam Ibn Hajar Senali sebut. Nombor 6, nikmat yang kamu kena kenang. Nombor 6 ialah kamu berusaha dengan tulang 4 kerat kamu tak minta bantuan orang lain. Maksudnya kita bekerja walaupun sekali-sekala, kadang-kadang kita sempit juga, itu benda obvious, benda biasa. Yang penting jangan duk menadah kat orang bekerja apa pun tak mau. Yang tu tak boleh. Tulang 4 kerat ada guna, habis tak ada, pergi jual durian, tengok apa jadi. RM30 sebakui singgah tadi. Batu kurau punya, mampus. Muntah makan durian. Aku 2 kali dah repeat. Ni duk cadang nak repeat kali ketiga. Punya makan musang king, ya Allah, ya Tuhan. Saya ada jiran, dia ada kebun bawah Gunung Jerai, 350 batang pokok. Kebun durian dia dekat Yan, bawah Gunung Jerai. Ni nak pergi minggu depan, dia dah WhatsApp dah. Durian sudah sempoi, dia kata. Cantik saya WhatsApp dia minggu lepas, dia kata baru belajar jatuh. 2 hari lepas dia WhatsApp sudah sempoi, tunggu aku mai. Bersila bawah Gunung Jerai tu. Segala tok nenek jenis Allah, 350 batang pokok. Arwah ayah dia punya turun temurun. Subhanallah, punya banyak buah durian.
Tak tahu kita nak apa. Tuan-tuan, habis tak ada, hampir tolong orang jual durian boleh upah RM10, RM20, habuan danghil jadilah. Hidup nganga je duk minta kat orang apa benda. Islam suruh bekerja. Saidina Umar beri kapak, beri tali pada seorang sahabat, hampir kerja, carilah apa kata anjuai. Jangan duduk saja. Islam cukup tak suka umat yang pemalas. Islam mahu umat dia produktif. Islam mahu umat dia manusia yang tidak menyerah diri semata-mata kepada nasib dan takdir. Nak buat lagu mana ustaz? Lagu mana duk kira lagu kerja, cari rezeki. Berlambaklah ni dengan grab food segala jenis ada. La move pun ada kan? La move sempoi bunyi. La move. Lala juga bergerak, lala move, macam-macam ada. Pi buat. Saya tengok yang muslimat pun ada, cuma elok-eloklah pesan. Orang jahat ni macam-macam. Kesian kita tengok depa cari rezeki macam-macam. Boleh buat kerja asalkan rezeki halal. Sayyidina Ali kata, kamu kerja dengan tulang empat kerak kamu dapat rezeki dia, itu nikmat. Bersusah payah kita, itulah nikmat yang kita peroleh. Nah, 6 ni Sayyidina Ali pesan, ingat. Kamu nak hitung memang tak mampu, tapi 6 ni mau letak dalam minda. Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kesihatan, tertutupnya aib kamu, dan kamu bekerja mencari rezeki yang halal, guna tenaga kamu tak minta bantuan orang lain. Walaupun sekali-sekala kita minta tolong, itu cerita lain. Kita juga bekerja, kadang-kadang kesempitan wang itu berlaku. Tuan-tuan, muslimin muslimat, ayat ni ajar banyak manusia tak bersyukur. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, kata Allah. Banyak manusia yang mereka tidak reti untuk bersyukur di atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala sebut qalilam ma tashkurun, sikit sangat yang bersyukur. So kita kena masuk grup yang sikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sangat hamba aku yang bersyukur, kata Allah dalam surah Sabah. Benda-benda ni menjadi pedoman kepada kita. Syukur mencetuskan nikmat baru. Syukur menambah lagi nikmat daripada Allah. Kufur menyebabkan Allah murka dan Allah menarik nikmat. Dan Qarunlah contoh di dalam Quran, contoh terbaik supaya kita mengambil iktibar bahawa segala nikmat adalah daripada Allah. Kelebihan apa saja daripada Allah. Jangan kita rasakan kita hebat walau sebesar debu sekalipun. Jangan ada perasaan itu kita hebat, kita pandai, kita cerdik, kita profesor itu ini, sedangkan Allah lah yang menciptakan kita, yang telah menentukan sejak azali. Itulah rezeki kita yang diperintah Allah supaya malaikat menulisnya ketika kita dalam rahim mak kita sendiri. Allahu Akbar. Ditulis rezekinya, jodohnya dan sebagainya. So jangan kufur kepada Allah. Kita ada rezeki lebih, kita tolong sekadar mana orang yang kita mampu. Kita ada rezeki lebih, kita bantu sekadar mana yang kita mampu. Jangan kita genggam harta kita. Dan saya selalu pesan, jangan jadi jama'ah malau wa'addadah, menghimpun harta dan menghitung-hitungnya dalam keadaan jiran dia berlapar, jiran dia minta tolong, dia buat tak peduli. Lagu ni jahanam jawab dia. Na'udzubillah. Sebab tu Islam dia beri kita senang tu, Allah Maha tahu bahawa kita boleh tolong orang. Sebab tu dia bagi kita sedikit kesenangan. Sebab dia Maha mengetahui hang jenis manusia yang suka tolong. Aku bagi hang lebih sikit. Allah Maha tahu. Sebab itu dia bagi ke kita lebih dalam keadaan kita ada sikit lebihan. Hari Jumaat kita pemula tengok dalam Facebook ke apa, ke WhatsApp group ke, tembak RM10, RM20. Jadilah hak mana yang kita mampu. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan
akan ayat yang ke-74, insya-Allah. Kesimpulan pada malam ini ayat 73 daripada surah An-Naml ini ialah jangan lupa bersyukur atas segala nikmat Allah, walaupun 5 sen, walaupun 10 ringgit, walaupun besar mana, sekecil mana, tetap kita tahu Allah lah yang menentukan rezeki bagi kita, termasuk sihat tubuh badan. Jangan ingat ini benda biasa, boleh datang ke masjid, ini benda biasa, sedangkan di sana ada orang tak boleh berjalan, ada orang yang kakinya dah tak ada orang yang tak ada lagi kesihatan yang baik kepada dia. Kita Allah bagi nikmat sebegini, maka katakanlah alhamdulillah, dan itulah ucapan kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu a'lamu bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.